Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta bengkel mudahnya PRS Online 2.0. Okey, so selamat datang saya ucapkan kepada semua cikgu-cikgu yang dapat hadir pada pagi ini. Selamat datang. Alhamdulillah pada hari ini saya akan memberikan sedikit taklimat kepada cikgu-cikgu tentang apa yang akan cikgu-cikgu akan lalui sepanjang menjadi peserta untuk bengkel mudahnya PRS Online 2.0 ini. Okey. Untuk makluman cikgu-cikgu sekalian, bengkel ini merupakan bengkel siri yang kedua, dan bengkel kita siri yang pertama sebelum ini alhamdulillah telah pun berjaya dilaksanakan pada bulan lepas, bulan Mac, dan selesai dalam tempoh 1 bulan dapat menyelesaikan semuanya lah. Okey. Jadi selepas kita melihat daripada feedback daripada bengkel yang pertama, maka beberapa penambahbaikan telah pun saya lakukan untuk memastikan cikgu-cikgu yang join pada siri kali ini, bengkel kali ini lebih bermakna, lebih mantap dan lebih berinformasi. Maksudnya jika cikgu-cikgu tamat sahaja bengkel ini, mungkin tidak mustahil untuk cikgu-cikgu akan menjadi boleh mengajar dan boleh membimbing bekas-bekas peserta bengkel siri pertama. Sebab apa? Dekat siri kedua ni kita tambah baik banyak perkara lah. Okey. Dan kalau ikut kepada, nanti saya akan jelaskan kepada cikgu-cikgu lah apa yang ditambah baikkan tu. Penambahbaikan tersebut. Okey. Jadi kalau di siri pertama tu, bila saya buat orang kata test run kan bengkel tersebut, kita dapat lihatlah banyak kekurangan yang kita boleh perbaiki. Jadi dalam siri kedua ni saya rasa cikgu-cikgu cukup bertuah kerana cikgu-cikgu telah akan mempelajari ataupun menjalani bengkel ini dengan penambahbaikan yang telah pun kita kena pasti dan ditambahbaikkan lagi. Walaupun dari segi tempoh masa cikgu-cikgu mungkin akan kata, alamak lamanya. Tapi jangan risau cikgu, lamanya bengkel ini sebenarnya berbaloi. Berbaloi. Okey, tapi macam mana cikgu-cikgu akan hadapi bengkel ini? Okey, nanti kita akan cerita dengan lebih lanjut sekali. Okey, so cikgu-cikgu sudah bersedia? Okey, kalau cikgu-cikgu sudah bersedia, kita boleh mulakan sesi kita pada pagi ini. Alhamdulillah setakat ini ada 12 orang. Okey, terima kasih saya ucapkan lagi sekali kepada lebih kurang dalam 12 orang lah yang ada dalam sesi ini. Jangan risau, saya tidak kecil hati walaupun hanya ada seorang saja pun yang masuk. Saya tidak kecil hati sebab pada saya lebih baik ada orang. Okey, kalau tak ada orang sekalipun yang berada dalam sesi ini, saya tetap jalankan juga untuk memastikan bengkel dapat jalankan dengan sebaik mungkin. Okey, jom kita masuk dalam kita punya sesi taklimat inilah. Okey. Okey, pertamanya sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang, tahniah dan syabas kepada semua peserta-peserta bengkel. Sebab apa? Kerana anda antara orang yang berani untuk menyahut cabaran. Anda berani untuk sahut cabaran sebab apa? Bukan mudah untuk melaksanakan bengkel ini. Lebih-lebih lagi dalam suasana pandemik COVID-19 ni, maknanya banyak perkara yang cikgu-cikgu kena lalui. Okay? Dan ini merupakan satu cabaran. Satu cabaran. Keduanya ialah cikgu-cikgu berhasrat untuk timba ilmu baharu. Ini penting. Okay? Kita semua ni sentiasa setiap kali kita, tak kisahlah, setiap masa kita perlu ada orang kata mindset untuk menambah ilmu yang sedia ada. Ilmu yang kita ada ni kita kena tambahkan lagi. Jangan hanya selesa dengan ilmu yang sedia ada. Okey. Keduanya, cikgu juga saya nak ucapkan tahniah dan syabas sebab apa? Berkorban pelbagai perkara. Dari segi masa, dari segi wang ringgit, dari segi apa lagi, komitmen dan sebagainya. Maknanya bukan calang-calang orang yang masuk dalam bengkel ini. Okay. Saya tahu cikgu banyak mengorbankan banyak perkara, terutamanya masa lah. Yelah, orang lain semua tengah sibuk dengan benda lain, kadang-kadang
dalam waktu kita buat sesi macam ni, cikgu-cikgu mungkin nak kurangkan masa untuk belajar benda yang baru macam ni lah. Okay. Dan yang terakhir sekali, sanggup untuk tingkatkan diri. Okay, bukan tingkatan saya typo di situ. Sanggup untuk meningkatkan tingkatkan diri cikgu masing-masing. Ialah maknanya kita ni daripada dulu sampai sekarang takkan ada sama je, betul? Jadi inilah antara satu cara untuk kita meningkatkan ilmu kita tingkatkan skill kita tingkatkan kemahiran yang perlu kita tingkatkan selaras dengan perkembangan daripada semasa ke semasa. Jadi apa yang saya nak ucapkan kepada cikgu-cikgu, anda semua, cikgu-cikgu semua memang awesome. Memang terbaik lah. Memang awesome sebab sanggup untuk belajar bersama dengan saya. Saya sebagai facilitator, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana atas kesudian cikgu untuk belajar dengan saya. Saya ni bukannya hebat mana, saya ni hanya orang biasa-biasa saja, tetapi saya berkongsi ni pun niat saya untuk berkongsi supaya cikgu-cikgu dapat something yang baru, macam itulah. Dan saya dalam masa yang sama juga saya belajar juga daripada cikgu-cikgu yang lain yang lama-lama sini-sini saya macam tu. Okay, baik. Okay, hari ni saya nak cerita tentang apa sebenarnya objektif saya dalam melaksanakan bengkel ini. Okay, so cikgu-cikgu kena faham. Pertama sekali, bila saya laksanakan, saya nak buat bengkel ini, sebenarnya saya nak memberi pendedahan kepada cikgu-cikgu tentang pendekatan baru dalam nak melaksanakan program latihan PRS. Okay, dan saya rasa ada yang cikgu yang mungkin yang join ni dah lama pun dalam bidang ini. Tak kisahlah di sekolah rendah ke, di sekolah menengah ke, sama. Okay, anda mungkin lebih lama, lebih senior daripada saya dalam melatih PRS. Tetapi kena faham, bermula tahun lepas kita semua berhadapan dengan satu normal baru. Okay, normal baru yang mana kita sudah mula kena fikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk kita melatih anak murid PRS kita ni supaya mereka lebih ke depan lagi. Okay, kalau dulu bila kita buat latihan program ke bengkel ke camp ke, kita boleh secara bersemuka, tak ada masalah. Tapi sejak berlaku pandemik ni, banyak kekangan-kekangan yang kita hadapi dan kita kena faham bahawa sampai sudah masanya untuk kita menggunakan pendekatan baru. Maka sebab itulah wujudnya bengkel ini. Okay. Seterusnya, saya juga nak membantu GBK untuk memantau prestasi dan kemahiran PRS secara sistematik dan berterusan. Ada cara-cara, kaedah-kaedahnya macam mana kita boleh pantau prestasi anak muda kita ni. Bukan hanya perlu bersemuka saja. Ada banyak cara sebenarnya untuk kita memantau mereka untuk supaya menjadi seorang PRS yang bagus. Okay. Seterusnya ialah memberi peluang kepada GBK untuk merasa sendiri pengalaman mengendalikan program latihan PRS dalam norma baru. Saya rasa mungkin ada cikgu-cikgu yang mungkin pertama kali merasa bagaimana untuk mengendalikan bengkel PRS secara online. Okay, sebelum ni tak ada masalah pun bila nak mengendalikan bengkel secara bersemuka. Sebab senang je kan kalau nak bersemuka ni. Jumpa dia orang, cakap dengan dia orang, selotong dengan dia orang, settle. Tapi dengan keadaan yang normal baru ni, melalui online ni, banyak kesukaran yang kita hadapi. Okay, so jadi macam mana nak menghadapinya? Maknanya sekarang ni cikgu lah yang kena cikgu sendiri kena lalui benda ini. Okay, baik. Baru tahu macam mana nak buat, betul tak? Barulah tahu cara nak melaksanakan. Okay. Baik, seterusnya dan terakhir sekali adalah untuk menjadi penggerak kepada pengendalian program latihan PRS secara atas talian di sekolah dan juga daerah masing-masing. Kita nak kalau boleh cikgu-cikgu selepas ini, cikgu-cikgu lah yang akan menjadi kepala ataupun penggerak kepada untuk membuat program-program latihan PRS secara atas talian. Okay, cikgu dan geng-geng cikgu di daerah, okay, kita lepas ni kita tahu susah nak buat secara bersemuka, ada kekangan, maka kita buat bengkel secara online pula peringkat daerah. Itu yang kita nak, ataupun peringkat sekolah sendiri pun tak ada masalah. That's why saya kata tadi cikgu-cikgu kena jadi penggerak. Okay, dah lepas belajar ni jangan simpan. Dan lepas belajar habis ni cikgu, cikgu masuk dan cikgu mulakan inisiatif cikgu untuk dengan sesama rakan-rakan yang ada daerah ke 2-3. Kalau rasa takut daerah tu
besar sangat kan. Sebab satu daerah mungkin ada yang sampai 20, 30, 40 sekolah kan. Buatlah sesama dalam kawan-kawan sesama kita dalam 2-3 orang sekolah, satu sekolah, 2-3 sekolah gabung, kita buat bengkel secara online. Tak ada masalah. Semuanya boleh dilaksanakan. Okay. So, faham lah, saya harap semua faham dengan apa yang saya nak sampaikan dalam kenapa bengkel ini saya nak laksanakan lah. Okay. Baik, saya nak kongsikan kepada cikgu-cikgu ini saya punya kongsikan apa fokus perkhidmatan PRS saya pada tahun 2021 ni. Okey. Saya telah menetapkan 2 fokus. Okey, fokus yang pertama adalah untuk meningkatkan kemahiran PRS dalam norma baru. Kita faham, kita nak meningkatkan kemahiran PRS kalau dulu senang sebab bersemuka. Tetapi macam mana kita nak meningkatkan kemahiran PRS dalam keadaan normal baru? Semua benda bersemuka ni susah. Jadi macam mana? So kat sinilah fokus saya ambil kira. Okay. Dan fokus kedua adalah nak meningkatkan kemahiran GBK dalam norma baharu. Macam mana kita dah nak meningkatkan kemahiran PRS, lepas tu dengan GBK, dengan guru pun kena kita tingkatkan sebab dia ialah seiring dan sejalan. Kalau saya fokus kepada PRS saja, maka PRS je lah. Tapi cikgu-cikgu lain buat apa? Cikgu-cikgu lain pun nanti dia tak dapat improve diri dia. So sebab itu fokus saya tahun ni, saya nak bantu dua target. Ini kira saya punya kumpulan sasaran saya untuk tahun ini. Okay. Baik, fokus 1, saya nak cerita, saya sekadar berkongsi lah. Okay. Fokus 1 saya untuk meningkatkan kemahiran dalam norma baru. Saya mulakan projek saya dengan saya laksanakan dalam 3 fasa. Okay. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Nanti saya akan terangkanlah apa dia fasa 1, 2, 3 ni. Ini sekadar nak memberi pencerahan kepada cikgu-cikgu bagaimana benda ini, bengkel ini boleh tercetus. So nampak dia punya time frame dia. Okay, macam mana daripada mulanya sebab apa. Okay, jadi dengan ketiga-tiga fasa ni saya gunakan kaedah mediumnya kelas online. Okay, plus dengan platform pembelajaran. So ada banyak cara lah. Okay, kita guna Google Meet, lepas tu kita gabung dengan Google Classroom. Kadang-kadang kita gabung, saya pernah buat dengan Schoology, saya pernah buat dengan macam-macam lah platform pembelajaran yang tersedia dekat dalam internet ni. Banyak sebenarnya. Kena try and error sebenarnya. Okay, dan pada ketika itu tempohnya saya buat dalam pertengahan Mac hingga awal Januari macam itulah untuk ketiga-tiga fasa ini. Okay. So apa fasa-fasanya? Okay. Fasa pertama saya buat ialah kelas rintis dahulu. Saya buat kelas rintis bimbingan PRS secara online di sekolah saya sendiri. Okay. Yang mana pada ketika ini, pada ketika itulah, okay, bila saya buat kelas fasa 1 ni, saya hanya ketika itu baru sahaja PKP yang pertama. Okay. Jadi saya lihat, saya punya perancangan tahunan tu untuk PRS jadi tergendala kan. Tergendala, maka saya kena fikirkan satu cara yang berbeza. Macam mana saya nak dalam masa yang sama saya kena berikan, orang kata apa, kena bantu mereka juga. Okay, dari segi meningkatkan kemahiran. Maka saya buatlah kelas online. Pada ketika itu saya buat untuk modul bongsu dan saya ambil satu aktiviti iaitu carta keluargaku yang cikgu tengah tengok sekarang ni. Inilah dia antara salah satu aktiviti saya buat yang mana saya terangkan terlebih dahulu, lepas tu saya minta mereka buat dan saya minta diorang present. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tak ada masalah. Rupanya boleh saja sebenarnya, bukan yang tak boleh. Okay. So itulah titik tolak kepada apa yang saya nak lakukan selepas itu. Selepas kejayaan kelas internet, walaupun tak ramai, cikgu kena faham kita faham pelajar kita ni banyak kekangan. Jadi jangan terlalu meletakkan hasrat terlalu tinggi. Macam saya dah cakap, siapa yang dapat join tu kira Alhamdulillah, kira dah bagus dah sebenarnya. Sebab boleh dapat join. Tapi kalau kata ada seorang, dua orang, janganlah cikgu kecewa. Jangan. Maknanya cikgu dengan seorang dan dua orang tu pun cikgu boleh gunakan apa yang ada untuk teruskan cikgu punya program tersebut. Okay. Okay, yang seterusnya ialah fasa kedua. Daripada fasa 1 tadi kita bermula dengan kelas rintis. Saya tengok macam okey, tak ada masalah. Okay, saya bukalah pula, saya teruskan kepada fasa kedua iaitu kelas bimbingan PRS secara atas talian yang terbuka. Saya open kepada seluruh satu Malaysia. Okay, pada ketika ini niat saya memang nak open, kita nak kongsi saja, memang nak kongsi. Dan saya open kepada mana-mana PRS yang berminat.
dengan bantuan cikgu-cikgu lah, cikgu-cikgu join, cikgu-cikgu bagi tahu dekat anak murid masing-masing, join lah kelas ni, free je, percuma je. Saya buat macam tu. Okay, dan mana memang saya untuk pada ketika itu memang saya guna topik PRS 101, bina diri bantu rakan. Memang itu topik yang saya sengaja buat untuk pengenalan PRS dan sebagainya. Okay, dalam masa yang sama juga saya nak cuba nak test sama ada pelajar-pelajar ni dia boleh tak laksanakan tugasan. Saya memang saja letak satu tugasan yang mana saya bagi satu tugasan, mereka kena upload dalam media sosial. Dan kita kena faham cikgu, kadang-kadang media sosial ni kita kena manfaatkan, supaya dan ia adalah merupakan zaman mereka. So kita gunakan cara begini untuk kita dapatkan perhatian mereka. So alhamdulillah bila saya buat berjaya. Okey, macam contoh saya dapat ni ialah daripada peserta daripada sekolah seni Malaysia Kuala Lumpur. Okey, dia buat tingkatan 1 tingkatan 1 dia buat dan dia postkan di dalam media sosial dia. Okey, dan saya pun di tag, so kita tengok kita tak ada masalah. Boleh je buat sebenarnya, bukannya susah. Sebab tugas ini sangat simple. Sangat simple, iaitu berikan pandangan anda tentang bengkel yang kamu telah hadapi. Kelas bimbingan yang saya buat tu yang kamu dah hadapi, apa dia, best ke tak best ke tak best ataupun bagus ke tak bagus, macam tu. Simple je dan mereka boleh laksanakan sebenarnya. Okay. So itu yang fasa yang kedua. Okay. Dalam sepanjang sesi ni kalau cikgu nak bertanya, tanyalah, jangan tunggu sampai saya habis penerangan pun tak semestinya. Mana kalau nak celah-celah, macam itulah. Okay. Seterusnya, barulah saya pergi kepada fasa yang lebih besar lagi, iaitu fasa yang ketiga, iaitu bengkel PRS at SSC Smart Sharing Class tahun 2020 peringkat negeri Selangor. Okay. Yang ini dia lebih besar lagi kerana kalau fasa 1 saya buat seorang-seorang dan terbuka kepada sekolah saya saja. Fasa kedua saya buat seorang-seorang juga, tapi saya dah open kepada semua pelajar, tak kira lah daripada sekolah mana pun. Tapi fokus fasa ketiga ni saya buat lebih berfokus. Okay, saya buat pada negeri Selangor dan saya limitkan kepada beberapa, kita buat pada ketika itu, kita buat untuk tahap bongsu, muda dan sulung. Dia lebih berfokus lah. Dan saya ada tim saya sendiri, iaitu seramai dalam 5 orang macam tu. Tim saya sendiri untuk melaksanakan program ini. Okay. So dia lebih bersistematik dan dia lebih teratur lah, sebab benda-benda macam ni memang saya buat sebab saya tahu benda ni besar. Besar. Benda tu besar dekat negeri Selangor dan saya dia be proper. Saya libatkan juga, saya minta izin dan saya joint venture dengan JPN Negeri Selangor sendiri. Sebab tu dia jadi peringkat negeri Selangor. Dan alhamdulillah yang untuk fasa 3 ni, okay, saya lupa nak maklumkan, untuk fasa 1 tadi hanya 1 hari saja. Fasa kedua pun 1 hari saja. Itu pun fasa pertama dengan fasa kedua tu fasa pertama lebih kurang 1 jam. Fasa kedua dalam 2 jam macam tu. Okay, kali ini untuk fasa ketiga kita buat lama sikit. Hampir 6 bulan. Ya cikgu, kita buat dalam 6 bulan tu macam-macam. Kita memang follow betul modul PRS kebangsaan. Kena buat sesi bantu rakan, kena buat projek, kena buat semua tu kita buat betul-betul. Sebiji macam dalam modul PRS kebangsaan. So maknanya kalau diorang ni bila kita tauliahkan, mereka memang layak. Bukannya mereka tak layak. Okay. So itu pengalaman saya 6 bulan tu, memang banyak perkara baru saya belajar dan memang kita akui banyak feedback-feedback yang positif kita dapat daripada penganjuran program tersebut. Okay. Okay, jadi itu fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Kena faham fasa 1, 2 sampai 3 ni memang hanya melibatkan PRS saja. Okay, so bila kita dah habis fasa 3 ni, saya faham bahawa perlunya ada guru-guru, sebab kita faham bila kita buat berfasa-fasa macam ni kan, dan peringkat negeri Selangor, maknanya bukan semua sekolah akan terlibat, bukan semua sekolah boleh terlibat. Jadi kadang-kadang saya dengar rungutan, cikgu-cikgu akan kata, alamak kenapa tak dapat maklumat ya, kenapa tak boleh nak join ya, alamak ada kekangan itu ini dan sebagainya. Maka saya berfikir sudah sampai masanya untuk kita bukan lagi hanya kita bukan lagi hanya menunggu untuk ada program.
Tetapi kita kena sendiri create program supaya kita boleh libatkan ramai orang lagi. Maka dengan itu lahirlah fokus saya yang kedua, iaitu untuk meningkatkan kemahiran GBK dalam norma baru. Iaitu okay. Kat situlah maknanya saya mulakan dengan saya nak wujudkan bengkel untuk meningkatkan kemahiran. Okay, kemahiran kepada GBK. So fokus tu ni saya memang fokus pada GBK. Saya tak sentuh langsung pada PRS. Okay, dan yang mana fokus saya untuk fokus dua ni, saya nak GBK sendiri faham dan belajar benda ni. Selepas ini cikgu-cikgu sendiri yang akan buat. Cikgu-cikgu sendiri nak buat dalam peringkat apa, peringkat sekolah ke, bank daerah ke, negeri ke, kebangsaan, itu terpulang cikgu-cikgu. Kalau sampai boleh buat kebangsaan lagi bagus. Kalau tak boleh, tak apalah, buatlah mana yang boleh sahaja. Begitu. Okay. Konsep yang saya nak saya applykan adalah learn and DIY, do it yourself. Belajar dalam masa yang sama, terus buat. Saya bukan jenis yang kita belajar, lepas tu lepas. Terpuranglah nak buat ke tak nak buat. Dia bukan macam tu. Sebab kita faham, cikgu-cikgu lepas belajar, bila cikgu tak terus apply, cikgu-cikgu memang takkan ada masa nak buat dan cikgu-cikgu akan lost lah. Itu kita faham sangat. So that's why saya nak dalam bengkel ni, learn and do it yourself. Kena buat. Kalau tidak, masalah nanti kepada cikgu-cikgu. Dan tempoh pada ketika permulaan tu adalah tempoh jangkaan, masa mula-mula saya tetapkan adalah dalam 3 ke 4 bulan. Tapi Alhamdulillah pada ketika siri pertama, kita berjaya laksanakan dalam tempoh 1 bulan sahaja. Itu pun sebab atas komitmen cikgu-cikgu lah. Macam mana Mac ke Jun tu settle untuk yang siri pertama. Namun untuk siri kedua ni mungkin kita akan timbal balik mungkin kita akan buat dalam sebulan ke 2 bulan macam itulah, bergantung kepada keadaan semasa. Cikgu jangan risau walaupun masa ketika itu pelajar-pelajar belum lagi masuk ke sekolah ke ataupun sudah masuk ke sekolah, benda ni kita still boleh gunakan cikgu. Jangan anggap bahawa bila waktu PDPR ataupun PKP je kena kita gunakan, tapi waktu bila dah bersemuka tak boleh. Tak semestinya. Okay. Jadi untuk guru, saya gunakan medium kelas online dan juga platform pembelajaran. Macam contohnya saya buat guna Google Meet ke, Microsoft Teams ke, lepas tu kita akan gabung dengan Google Classroom dan sebagainya lah. Okay. So memang itu inisiatif saya sendiri untuk join gunakan pelbagai platform pembelajaran supaya kita tak naklah asyik guru akademik sahaja yang advance ke depan. GBK buat apa? Walaupun GBK ni hanya sekadar orang kata membuat sesi ataupun tidak mengajar, tapi itu bukan lesson untuk kita tidak mempertingkatkan diri kita. Kita pun kena tahu apa itu Kahoot, apa itu Quizizz, apa itu Schoology dan sebagainya. Kita kena tahu juga dan kita kena apply sebab kita sendiri walaupun kita tidak mengajar, tetapi dengan adanya latihan bengkel online macam ni lah, kita akan lebih dapat meningkatkan ilmu kita macam tu. Okay. Baik. Tak ada lagi yang komen apa. Okay. Seterusnya, maka dengan matlamat itulah maka lahirlah bengkel mudahnya PRS online siri yang pertama, iaitu pada bulan Mac tak salah saya masa tu. Okay. Memang siri pertama ni saya buat memang test run program je. Memang niat saya test run. Kita nak tengok jadi tak jadi, okey tak okey. Okay. Dan pada ketika itu memang saya letak, saya niat untuk saya buat percuma sebab saya nak tengok apa yang okey tak okey. Apa okey tak okey. Dekat mana kita boleh tambah baikkan, dekat mana kita boleh kurangkan. Macam tu. Okay. Dan memang pada ketika itu hampir 130 orang peserta lah. Tapi kena faham cikgu. Bila free of charge ni kan, so program free of charge ni maknanya orang komitmen dia tak terikat. Bila tak terikat, sebab itulah daripada 130 orang peserta setakat ini baru dalam 20 orang kot yang berjaya menamatkan dengan jayanya. Jadi yang lain-lain tu kita follow, tunggu diorang lah sampai diorang siapkan. Okay. Dan untuk makluman cikgu, dalam bengkel saya tidak menggunakan kaedah kita paksa, tak. Tapi saya gunakan kaedah
anda yang kena buat something untuk dapatkan something. Nanti saya akan terangkan kenapa saya gunakan macam tu dan bagaimana saya buat. Okay? Okay, itu dah soalnya 4 minggu lah. Okay, 130 orang per serta macam tu. Okay. Ini siri yang pertama. Okay. Baik, dalam siri pertama itu saya buat tadi. Saya ajar macam mana nak manage student dalam banking online, ada kelas online. Lepas tu macam mana nak manage database. Saya juga buat pencerahan tentang penganugerahan dan sebagainya. Okay, sebenarnya benda-benda ni pun masih lagi saya kekalkan dalam bengkel siri kedua tapi dengan beberapa penambahbaikan. Okay. Okay, apa lagi? Okay. Okay. So, selepas tamatnya bengkel tersebut, maka inilah antara feedback-feedback yang saya dapat daripada guru-guru. Okay. So, daripada yang berjaya menamatkan, maka mereka bagilah feedback begini. Memang kita akui banyak perkara yang cikgu-cikgu akan belajar. Jadi, kalau cikgu-cikgu yang bila masuk tu, bila join tu dengan knowledge yang zero, dan saya rasa saya tak naklah menjanjikan bulan dan bintang, tetapi selalunya cikgu-cikgu akan dapat something. Sama ada cikgu nak teruskan atau tidak teruskan di kemudian hari, itu terpulang kepada cikgu sendiri. Okay? So boleh ya cikgu-cikgu? Ada sebarang masalah, ada sebarang pertanyaan setakat ini untuk bengkel ini? Okay? Yang saya tunjuk ni bengkel yang pertama, siri pertama ya cikgu. Okay. Jadi selepas mendapat feedback yang baik dan saya dapat banyak makluman bahawa ramai yang minta untuk diadakan bengkel yang siri kedua pula sebab ramai lagi nak join, maka dengan itu saya pun bukalah pendaftaran untuk siri yang kedua 2.0. Tapi kali ini saya nak orang yang betul-betul fokus. Orang yang betul-betul boleh komitmen. Sebab tu saya berikan, saya open dengan harga sebanyak RM10. Itulah komitmen cikgu-cikgu. Walaupun bagi cikgu mungkin kata RM10 je pun apalah sangat. Okay? Tapi bagi saya RM10 lah, ini mengikat saya dengan cikgu-cikgu. Maknanya saya kena pastikan cikgu-cikgu tamatkan bengkel ini. Macam mana kaedahnya? Mudah. Saya dalam sepanjang bengkel ni saya tidak akan paksa cikgu. Maknanya bila saya keluarkan, saya buat satu tugasan dan saya akan cakap dengan cikgu, okey, tugasan ni cikgu kena buat seboleh-bolehnya buat dalam tempoh 1 minggu. Dan kalau cikgu-cikgu dah berjaya siapkan dan hantar dan saya semak, cikgu-cikgu akan dapat akses untuk ke minggu yang seterusnya. Akan dapat ke minggu seterusnya. Katakanlah minggu yang pertama tu cikgu tak dapat nak laksanakan dalam masa seminggu. Mungkin cikgu ambil masa dalam 2 minggu ke 3 minggu macam tu. Tak apa, teruskan saja sampai siap. Okay? Walaupun minggu yang seterusnya tu saya dah buat kelas, cikgu still tak boleh masuk ke kelas di minggu kedua. Sebab apa? Sebab cikgu-cikgu tak habis laksanakan tugasan untuk minggu yang pertama. Maknanya secara tak langsung, kalau cikgu nak akses minggu yang seterusnya, buatlah tugasan yang saya berikan tu. Siapkan dengan segera. Selagi cikgu tak siapkan, selagi itulah cikgu takkan mara ke minggu-minggu yang seterusnya. Maknanya cikgu-cikgu akan berusaha sikit lah untuk selesaikan semua perkara itu. Okay? Dan macam saya kata tadi, semuanya mudah. So tak ada isu sebenarnya cikgu kata susah sekarang. Tak ada sebenarnya. Hanya cikgu-cikgu kena pastikan cikgu-cikgu berikan komitmen. Sekejap je, bukan lama pun. Kalau cikgu buat tu tak lama, boleh selesaikan dengan sekejap kalau cikgu boleh buat. Okay? Maknanya apa? Satu lagi contoh. Katakanlah cikgu daripada mula, katalah kita ada 9 minggu, kita dijangkakan 9 minggu. Katalah saya pada ketika itu, kita masa tu dah masuk ke minggu yang kelima, tetapi cikgu baru nak mulakan minggu yang pertama. Tak apa, teruskan je. Tetapi selagi cikgu tak siap minggu pertama tu, cikgu tak akan dapat akses minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima dan seterusnya. Maknanya bila cikgu dah siap saja minggu pertama, cikgu send kepada saya, walaupun pada ketika itu dah minggu kelima, okay, saya akan bagi akses untuk minggu yang kedua. So, step by step. Maknanya, okay, kita dah masuk minggu yang ke-6, tapi cikgu baru nak masuk minggu yang kedua punya tugasan. Tak apa, terus siapkan, dah selesai siap, barulah dapat akses untuk minggu yang ketiga pula dan seterusnya. Maknanya kalau cikgu boleh buat laju, cikgu boleh catch up saya balik lah. Maksudnya, walaupun saya dah minggu kelima, cikgu daripada minggu pertama, tapi cikgu rajin buat setiap tu dengan segera, cikgu dapat akses seterusnya. Lama-lama cikgu boleh follow lah daripada
mula sampai akhir. Itu yang saya nak tekankan. Itu konsep saya. Saya takkan cari peserta. Peserta nak ilmu untuk minggu-minggu seterusnya, cikgu-cikgu kena follow lah apa yang saya nak. Macam tu. Cikgu-cikgu kena follow. Mana saya kata buat tugasan. Tak nak buat, sudah. Tapi jangan nanti kata cikgu rasa ketinggalan sangat lah. Sebab apa? Orang lain dah minggu kelima, cikgu baru minggu kedua. So, nak pastikan cikgu tak ketinggalan sangat, buatlah dengan segera. Dia punya tu pun simple, tak susah mana pun sebenarnya. Kadang-kadang bahan saya bagi tu dah ada dah. Cuma cikgu tinggal nak buat tak nak buat saja. Okay? Boleh ya cikgu-cikgu? Faham Okay? So itu yang minggu yang siri kedua lah. Okay. So apa kelebihannya untuk yang siri kedua ni? Okay. Pertamanya ialah telah pun diakui pengalaman dan kejayaan pelaksanaannya. Saya dah tunjukkan tadi testimoni yang telah dijalankan. Ada seorang cikgu Ida. Dia tengah cuti bersalin Cuti bersalin pun dia boleh laksanakan dan dia boleh buat. Apatah lagi cikgu-cikgu yang orang kata yang tak bersalin pun lagi. Mana yang tak mengandung pun. Sedangkan dia yang bersalin, dia boleh gunakan manfaatkan masa yang ada untuk selesaikan. Jadi cikgu-cikgu yang lain pun sama juga cikgu-cikgu yang lain yang walaupun dia tak bersalin tapi dia ada banyak kekangan masa. Kita faham GBK banyak kekangan masa, banyak urusan. Saya pun antara banyak urusan, tetapi saya boleh laksanakan, saya boleh follow apa yang cikgu-cikgu nak, apa yang saya nak buat ni, dengan memastikan cikgu-cikgu boleh laksanakan benda itu dengan baik. Sebenarnya. Okay? Dan keduanya, cikgu-cikgu pembelajaran ada secara atas talian. Maknanya senang cikgu. Cikgu-cikgu boleh tengok dekat mana-mana. Dekat atas katil sebelum tidur tu nak tengok kejap boleh. Masa dah masak, tengah masak tu, sambil-sambil masak untuk berbuka tu, sambil-sambil dengar saya punya rakaman, boleh, tak ada masalah. Okay, boleh buat di mana-mana sahaja dan bila-bila masa saja. Itulah dia punya kelebihan. Seterusnya mentorship program. Maknanya cikgu-cikgu boleh mesej saya personal, sama ada personal ataupun dalam grup, untuk bertanya sebarang perkara berkaitan ketidakfahaman. Tetapi saya lebih suka kalau cikgu-cikgu gunakan manfaatkan grup kita, grup Telegram untuk bertanya. Sebab kadang-kadang ada rakan-rakan yang dia pun tak tahu sama macam kita, tapi dia ni malu. Kadang-kadang dia tengok, cikgu tanya soalan yang sama, yang memang samalah dia dengan dia, dan saya dalam masa sama saya jawab juga dalam grup supaya memudahkan semua orang untuk dapat tahu jawapan yang lebih baik lah. So saya tak perlulah setiap orang tanya sampai 10 orang PM saya soalan yang sama. So better kita tanya dalam grup sahaja dan saya boleh jawab, so kita menyenangkan lebih ramai orang lagi yang mungkin mengalami benda yang sama. Okay, konsep yang saya laksanakan ialah learn and do it yourself, dan juga anda buat, anda dapat. Maknanya kalau cikgu tak buat, cikgu anggap tak apalah, minggu pertama ni saya buat, minggu depan lah. So minggu depan lah cikgu kena buat dan kena hantar. Tapi minggu depan kita mungkin dah ada kelas lain pula macam tu dan sebagainya. So semuanya bergantung kepada cikgu sendiri. Okay, pilihan untuk melaksanakan bengkel adalah ikut keselesaan. Macam saya kata, walaupun cikgu belajar untuk buat bengkel online ni, kadang-kadang tidak semestinya cikgu akan laksanakan dalam kaedah yang sama juga. Okay, kadang-kadang cikgu kena buat hybrid. Masuk hybrid tahu tak, maksudnya cikgu buat semuka sikit, lepas tu online sikit. Kadang-kadang memang kena fully online, kadang-kadang memang kena bersemuka je, tapi tak ada masalah. Pilihan nak melaksanakan bengkel ni terpulang kepada cikgu-cikgu. Ada orang mungkin dia selesa dengan Google Classroom, ada orang mungkin selesa dengan Google, dengan Microsoft Teams dan sebagainya. Okay? Jadual fleksibel. Memang jadual kita fleksibel. Fleksibel kita pun kita selalunya buat ikut waktu yang mudah lah. Maksudnya waktu kita tengah cuti ke, selalunya jarang saya akan buat kelas dalam waktu kita bekerja. Macam Isnin hingga Jumaat tu jarang lah. Paling tidak pun hari Sabtu ataupun hari Ahad macam tu lah. Okay, bergantung kepada flexibility saya jugalah, okay, untuk mengajar. Okay. Bahan sokongan disediakan dan dikongsi bersama. Kadang-kadang ada bahan tu memang saya dah sediakan untuk cikgu-cikgu. Tinggal nak ambil dan simpan dan juga laksanakan je. Dan juga kadang-kadang cikgu-cikgu lain, peserta-peserta lain, macam sebelum ni peserta-peserta lain pun berkongsi juga kepada cikgu-cikgu lain. Okay, bahan-bahan yang ni saya dah buatkan. Mana kalau cikgu nak kongsi dalam bengkel, tak ada masalah. Boleh. So that's what saya kata. Kadang-kadang bila kita punya
community tu besar, kita boleh share je, tak perlu pun tunggu kita buat 100%. Macam saya buat bengkel online, kadang-kadang saya tak guna pun semuanya saya rakam sendiri, tak. Kadang-kadang saya gunakan apa ilmu daripada rakan saya yang seorang lagi, dia buat topik kedua, yang itu buat topik ketiga. Saya guna yang apa bahan dia orang ni, video diorang ni, saya tunjukkan kepada peserta saya. Tidak semestinya kita kena buat 100%, tak semestinya. Kena pandai-pandai lah. Sebab kita pun ada kekangan-kekangan kita sendiri. Okay? Okay, sumber pembelajaran disokong dan diiktiraf. So, Alhamdulillah setakat ini JPN okey saja. Cuma kita tak adalah kita laksanakan di peringkat JPN, tidak. Tapi maknanya mereka maklum dan mereka menyokong saja perkara-perkara program-program seperti ini. Okay? Okey, seterusnya Cikgu Rashidah. Okey, baik Cikgu faham. Terima kasih Cikgu. Okey. Ini merupakan silibus pembelajaran. Sama ada dia akan fully sama atau tidak, itu bergantung pada keadaan juga. Kadang-kadang ada benda yang saya kena awal kena ajar, ada benda yang saya kena kemudian kena ajar. Macam itulah. Okey. So, antara 5 ni masuk silibus ni bukan topik tau. Ini hanya apa benda yang kamu yang kamu pula yang cikgu-cikgu akan belajar dah terbiasa dengan student kan, bila buat program macam itulah. Okey. So benda antara silibus yang akan di cover antaranya macam mana kita nak set up bengkel online, okey. Nak menguruskan peserta macam mana, okey, pengurusan bengkel online itu sendiri macam mana. Okay, kita nak belajar juga macam mana nak buat penilaian dan kita nak tauliahkan macam mana. Dari segi dokumentasi dan pelaporan itu macam mana kita nak buat. Semua itu akan di cover dalam bengkel ini. Okay. Okay, ini adalah cadangan pelaksanaan bengkel kita. Okay, macam sekarang ni minggu pertama kita akan laksanakan taklimat dan orientasi. Macam yang saya sedang lakukan sekarang ini. Dan insyaAllah pada penghujung ni kita akan ada satu tugasan lah. Tugasan yang pertama yang cikgu-cikgu kena laksanakan lah. Okay? Simple je, jangan risau. Tak payah takut-takut sangat. Ya Allah, apalah ni. Tak ada, relax je. Kita boleh buat, tak ada masalah. Okay? So sama juga, maknanya bila dalam taklimat dan orientasi ni cikgu laksanakan, cikgu dengar macam ni rakaman. Kalau yang tak dapat nak join hari ni, dengar rakaman. Lepas tu saya bagi tugasan. So syarat untuk ke akses seterusnya, mestilah telah melaksanakan menghantar dan disemak tugasan 1. Maknanya kan nanti tugasan 1 dapat, cikgu kena buat dulu, lepas tu cikgu kena siapkan semua benda tu, cikgu kena hantar, saya nilai, saya dah bagi markah, barulah cikgu-cikgu akan dapat akses untuk ke minggu yang kedua pula. Maksudnya macam tu. Boleh dapat pergi minggu yang kedua pula. Okey, dalam minggu kedua apa kita akan belajar? Kita akan belajar macam mana keperluan latihan ini sebenarnya. Okay, nanti saya akan ajar apa benda cikgu kena buat. Barulah kita tahu, sebab kita faham. Ini antara penambahbaikan yang saya lakukan. Maknanya cikgu-cikgu kena tanya, Cikgu Hasnan, macam mana saya nak promote ya? Macam mana saya nak tahu yang budak-budak nak ke tak nak bengkel ni? Ada cara-caranya. Dekat dalam minggu yang seterusnya kita akan belajar benda-benda ni. Okay? Okey, ni untuk yang minggu yang seterusnya. Ini cadangan saja tahu. Kadang-kadang mungkin kita gabung, mungkin minggu 1, minggu 2 saya gabung. Macam tu. Tengok keadaan. Macam tu lah. Okey. So, lepas tu kita pergi pada pengenalan, okey, pengenalan bengkel, macam mana kita nak create kelas, kita nak organize, kita nak assign content dan assignment dan sebagainya lah. Okey. Lepas tu kita pergi pada pengurusan bengkel, kita nak invite student, kita nak organize database dan sebagainya lah. Okey. Atau kita pergi pada macam mana kita nak menyeliakan pula peserta, buat penyeliaan. Okay? Sebab cikgu kena faham, bila cikgu buat bengkel online ni, maknanya ia program berterusan. Dia bukan program 1 hari. Tapi mungkin bila cikgu buat, mungkin cikgu akan buat dalam masa sebulan. Maknanya macam mana cikgu nak memastikan mereka mencapai apa yang kita nak. Itu yang penting. Okay? Okay, penilaian dan pemakahan. Okay, macam mana kita nilai setiap bahagian modul tersebut. Macam mana kita menilai keseluruhan bengkel ni kepada peserta tersebut. Okay. Seterusnya ialah penyeliaan. Sama, sorry. Terlupa, benda yang sama. Tak apa, saya akan ubah lah. Mungkin kita tak perasan kan benda itu, tak apa. Okay, dan seterusnya maknanya bukan 9 lah. Mungkin akan kurang lagi lah. Macam tu. Okay. Selepas habis penilaian pemakahan, kita akan pergi kepada pentaulihan peserta. Okay, yang mana
kat situlah saya akan ajar juga. Ini antara yang baru sebab sebelum ni kita tak ajar sampai tauliah. Saya hanya tunjuk je. So kali ni saya akan ajar pada cikgu macam mana kita nak mentauliahkan peserta ni. Bagaimana nak tauliah, apa mekanismenya, apa instrumennya kita nak guna supaya kita boleh tauliahkan pelajar-pelajar murid-murid kita berdasarkan kepada modul PRS yang telah pun sedia ada sekarang ni. Okay. Dan last kali, ini pun baru juga, kita akan cuba buat majlis graduasi untuk cikgu-cikgu yang berjaya menamatkan bengkel ini dalam tempoh yang kita tetapkan. Contohnya saya buat ketetapan dalam tempoh 2 bulan. Siapa yang dah selesai dalam tempoh 2 bulan ni, kita akan buat ala-ala graduasi lah konon-kononnya. Okay. Tapi secara atas online lah. Okay. Kita nampak bahawa cikgu berjaya menamatkan bengkel ni dengan jaya je. Macam tu. So nampaklah grand, macam seolah-olah grand sikit. Gitu. Mungkinlah saya ada jemput siapa-siapa ke nanti, tu pulang lah. Okay. So tu yang kita cuba laksanakan. Saya nak bagikan sedikit nilai tambah. So sekurang-kurangnya apa yang cikgu belajar nanti, di akhirnya nanti, kalau contoh saya buat majlis graduasi kan, maknanya cikgu sudah dah dapat gambaran bila budak ni dah habis tauliah, cikgu nak buat apa? So cikgu nak buat majlis pentauliahan budak-budak. So dengan caranya macam ni. Saya buat tunjuk contoh terus, senang. Okay, so secara tak langsung cikgu-cikgu akan merasai pengalaman. Sebab tu saya nak cikgu-cikgu jadi peserta. Bila cikgu-cikgu jadi peserta, cikgu-cikgu tahu nak buat apa dengan peserta-peserta cikgu nanti. Bila berlakunya masalah dan semua perkara lah macam tu. Okay? Ada soalan tak setakat ini? Cikgu Rohana, soalan ni. Wow, best ni teruja nak buat. Kalau cikgu buat betul-betul, cikgu akan rasa teruja. Wah, seronoknya buat benda-benda ni. Sebab pelajar kita pun akan melalui benda yang sama macam cikgu-cikgu laksanakan. Macam itulah. Okay. Okay, medium pembelajaran kita adalah melalui Google Classroom. Okay. Google Classroom, sebab saya rasa itu yang paling mudah. Kalau seandainya in future saya nak gunakan media pembelajaran lain, maknanya itu rezeki batch-batch terus ni lah untuk gunakan untuk gunakan media pembelajaran lain. So maknanya kalau cikgu nak tambah baik, macam saya kata dia, walaupun dah masuk batch yang kedua ni kan, siri kedua, kalau ada batch-batch lain saya buat, kalau rasa cikgu nak join je lah. Cikgu boleh join untuk tambah ilmu mana yang kurang, macam tu. Okay? Sebab kena faham cikgu, dunia sekarang ni dia sentiasa berkembang. Sekarang ni kita belajar Google Classroom, mungkin akan datang akan guna VR lah apa dan sebagainya. Okay? Lagi dahsyat. Okay. Ini saya nak cikgu-cikgu ambil perhatian. Okay. Sebab saya nak cikgu-cikgu betulkan setting cikgu dahulu. Okay. Mind setting cikgu dahulu. Jadi sebelum nak join, ataupun sebenarnya cikgu dah join, tapi maksudnya sebelum memulakan kelas, saya nak cikgu-cikgu semak dulu perkara-perkara berikut. Okay. Apakah dia perkara-perkara ini? Pertamanya ialah ada tak dalam diri cikgu-cikgu perkara-perkara ini? Sila semak, check diri cikgu. Dalam ada tak, susahnya, yang senang sikit ada tak macam tu. Okay, aduh berpinaunya mata, ada shortcut tak supaya boleh senang. Kan? Kadang cikgu tu, siapa yang kadang cikgu tanya, siapa yang dah ada bahan boleh pinjam tak? Macam tu kaedahnya. Okay? Ataupun cikgu-cikgu buat dululah, saya copy je lah. Kan? Ataupun saya tak reti, saya minta orang lain buat boleh tak? Saya tak reti lah cikgu, saya dah tua. Ataupun saya dah tua, bagi orang-orang muda je lah yang buat, boleh tak? Okay? Ataupun berbalik, kadang-kadang terbalik, saya ni muda lagi banyak, tak apalah saya ambil masa sikit kot nak belajar, macam tu kan. Okay. Ataupun dah ada orang belajar kan, saya tak perlu belajar kot. Ni contohnya ada orang-orang yang macam ni kan, dan pelbagai lagi. Okay. So kalau cikgu-cikgu rasa dalam diri cikgu, tanya diri cikgu, ada ayat-ayat macam ni, cikgu-cikgu kena bersedia lah. Ataupun yang paling susah sekali, buang masa je semua ni, kelas akademik online pun masing-masing tak masuk, kan. Berdasarkan pengalaman kan, tiba-tiba budak-budak pun tu, ataupun budak tak ada internet ni susah lah sikit nak join. Okay. Ataupun yang paling teruk, saya ni banyak komitmen lah cikgu, susah sikit nak follow apa yang cikgu buat ni. So kalau macam ni lah yang ada dalam diri cikgu,
saya minta maaf banyak-banyak lah. Maknanya cikgu tak sesuai untuk bengkel kita ni. Okay, sebab banyak sangat alasan. Kejap lah, kejap itulah, kejap inilah, apa tua lah, apalah muda. Untuk belajar ni cikgu, tak perlukan tua muda, kecil besar cikgu. Belajar je. Belajar je. Tak kisahlah cikgu ni orang kata bagaimana sekalipun. Hatta esok cikgu nak pension pun belajar, benda ni akan memberikan manfaat kepada cikgu-cikgu, bukan orang lain. Maksudnya. Faham Okay. Jadi bila kalau tadi tu ayat-ayat tu tadi tu ada, saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya memang tak boleh nak ajar cikgu selagi benda-benda seperti itu ada dalam diri masing-masing. Saya tak nak. Minta maaf lah. Okay. Tak kisahlah, walaupun cikgu kata, alah cikgu Wasnan cakap senang lah cikgu muda. Dia bukan masalah istilah tua muda, tak. Selagi cikgu nak belajar je cikgu. Selagi cikgu, kalau betul cikgu nak improve diri, belajarlah. Jangan tunggu. That's why bila kita selalu sangat negatif, kita suka nak positifkan pelajar-pelajar kita, tapi dalam diri kita sendiri banyak perkara negatif. Macam mana kita nak jadi kaunselor yang hebat dan terbaik? Betul tak? Kan? Okay. Jadi pastikan ada perkara-perkara ini dalam diri. Kalau nak join bengkel saya ni, saya nak ada benda-benda ni dalam diri cikgu. Pertamanya, pastikan cikgu minat untuk belajar perkara-perkara baru. Kalau saya nak duduk di tak apalah, belajar benda yang sama aja, tak apalah, terpulang pada cikgu lah. Saya tidak ada paksaan. Okay. Dan cikgu-cikgu jenis yang tak kisah hal-hal teknikal, saya sangat respect. Kalau kata cikgu banyak kita akan belajar ni banyak benda yang bersifat teknikal ya, tak apa, saya boleh, tak ada masalah. Itu saya nak. Kalau banyak hal-hal teknikal yang kita kena belajar lah, alamak, leceh lah benda-benda macam ni. Benda yang senang tak ada ke? Memang tak sesuai lah. Sorry to say lah, memang tak sesuai lah untuk cikgu-cikgu. Okay. Cikgu-cikgu juga kena boleh bahagi masa dengan baik. Ini semua adalah inisiatif cikgu sendirilah. Macam mana saya boleh bahagikan masa dengan baik, maka cikgu-cikgu sepatutnya boleh bahagi masa dengan baik. Tak kisahlah. Sebab tu saya tak paksa cikgu siapkan dalam masa seminggu. Maknanya cikgu ada banyak masa banyak masa cikgu untuk laksanakan tugasan itu dengan baik. Okay? Boleh bagi komitmen diri dengan baik. Okay? Jangan asyik selalu bagi alasan ada komitmen. Macamlah orang lain tak ada komitmen. Maksudnya macamlah orang lain dekat dunia ni tak ada komitmen. Semua orang ada komitmen dengan cikgu, tapi kita yang menguruskan komitmen kita dengan baik. That's why itulah macam tu cara kita belajar. Sama juga macam kita belajar di universiti kan. Kita buat part time study. Okay? Kita yang menguruskan diri kita supaya boleh dapat belajar dengan baik. Macam tu. Okay? Boleh terima teguran untuk perbaiki diri. Jangan, kalau cikgu jenis-jenis yang melihat pada seniority, saya faham cikgu-cikgu semua senior saya. Saya ni kira junior yang paling muda lah kiranya kan. Okay, cikgu-cikgu semuanya cikgu-cikgu adalah saya punya senior. Maknanya cikgu juga kena bersedia ditegur oleh saya. Itu tegur contohnya, cikgu buat ni salah, kena betulkan. Cikgu benda ni buat ni dia kurang betul. Teguran-teguran macam tu. Maknanya cikgu kena terima lah. Tak boleh kata, apa sebab nak tegur aku? Biarlah aku buat macam ni sebab cikgu lebih senior daripada saya. Tidak macam tu. Dan saya juga sedia untuk ditegur. Kalau cikgu kata, Cikgu Hasnan ajar awal cepat sangat lah, terlalu laju lah tegur, tak ada masalah. Saya okey je. Mana yang laju kita perlahankan, mana yang tak betul, kalau contoh ada benda-benda yang tak betul, contohnya ada dalam Google Classroom yang cikgu lebih pakar daripada saya, boleh ketengahkan, tak ada masalah, kita terima sebab kita memang kena saling perlu memerlukan. Maknanya kalau ada benda salah, tegur, kita baiki. Macam tu lah, itulah konsep PRS kan macam tu, kita baiki diri untuk bantu orang lain. Tapi kalau kita sendiri tak boleh ditegur, macam mana? Maksudnya macam tu lah. Okay. Boleh bekerjasama dan faham keadaan diri orang lain. Okay, maksudnya boleh bekerjasama ni kadang-kadang bila ada tugasan yang perlukan tu, cikgu-cikgu boleh bantu kawan-kawan yang lain. Jangan harapkan saya seorang. Okay, kadang-kadang saya pun ada benda yang saya tak boleh nak kena pasti. Sebab tu saya kata tadi, seboleh-bolehnya cikgu-cikgu cuba manfaatkan grup yang kita dah ada tu. Mandang grup tu, cikgu tanya, kalau ada cikgu-cikgu yang tahu dan faham, tolong balaskan. Jangan tunggu saya je. Kadang-kadang saya pun tak sempat. Kadang-kadang saya kalau tak tahu, saya selalunya saya akan buat research dulu. Saya akan tengok, saya akan cari jawapan, baru saya akan reply.
Okay? Kalau ada cikgu-cikgu yang dah tahu dan memang mahir, bagi tahu, tolong ajarkan juga. Jangan selfish, biarkan seorang-seorang macam tu. Okay? Contoh macam ada soalan tu saya macam tak reply, mungkin lambat sangat reply ke, ataupun saya kadang-kadang tak perasan. Cikgu-cikgu tolong bantu saya. Itu yang saya nak sebenarnya. Okay? Apa lagi? Dan yang paling penting sekali, hormati siapa yang sedang mengajar kita. Even saya muda sekalipun, saya juga layak untuk dihormati. Cikgu tak bersetuju dengan beberapa perkara dalam pengajaran saya, cubalah untuk tegur saya dengan cara yang baik. Saya pun sebolehnya akan cuba tegur dengan cara yang sebaiknya lah. Okay? Bukan bermakna saya ajar, saya jadi guru, cikgu tak boleh tegur saya. Boleh, tak ada masalah. Cuma gunakan cara yang sebetulnya. Ada benda kita boleh bincang dengan baik-baik sebenarnya. Okay? So jangan anggap saya punya usia sebagai faktor untuk cikgu-cikgu rasa okey, dan saya juga kena ingatkan diri saya juga sendiri, ilmu yang saya ada bukan bermaksud saya boleh memegah-megah dengan diri saya. Tidak. Tidak. So kita saling lengkap melengkapi, kita saling bantu membantu. Okay? So follow je. Kalau tak tahu apa boleh tanya. Macam itulah. Okay? Okay, saya harap semua cikgu-cikgu adalah buang benda yang pertama tadi, dan yang nombor 2 ni kita adakan dalam diri kita sebenarnya. Okay? Okay. Seterusnya apa? Okay. Cikgu-cikgu selalu pernah dengar, saya tahu, saya yakin cikgu-cikgu mesti pernah dengar kan statement ni. Okay? Kalau nak belajar sesuatu, pastikan sila kosongkan cawan cikgu masing-masing. Betul? Okay? Kosongkan cawan cikgu tersebut. Kalau kata ada penuh, ada setengah air dalam tu, kosongkan dahulu. Kalau tidak nanti melempah, susah nak terima ilmu yang cikgu-cikgu akan belajar. Bagi saya sebaliknya. Okay. Dengan saya mudah je. Okay. Memang kalau kita isi air dalam kita punya cawan tu, kita akan air sampai melempah. Betul tak? Memang air akan melimpah. Jadi apa yang saya nak cikgu-cikgu buat? Cikgu-cikgu jangan buang air dalam cawan yang dah ada tu. Jangan buang air tersebut. Sebab air yang tu nanti membazir. Daripada ada cikgu Nur Hamidah kata minum. Tidak. Kita simpan air tersebut. Isi air baru. Maksudnya apa? Maknanya air dalam cawan yang ada tu janganlah cikgu buang. Sama ada cikgu simpan air tu dalam satu bekas yang baru, okay, lepas tu isilah yang baru. Maknanya ilmu lama yang cikgu ada dalam diri cikgu jangan dibuang. Walaupun pada pandangan cikgu, dah outdated lah ilmu saya ni, jangan buang. Simpan, sebab kita tak tahu bila masa kita nak guna untuk masa akan datang. Okay, so bila kita buang, kita seolah-olah terpaksa buanglah benda-benda yang lama tu, tapi kita bila berdepan dengan situasi yang memerlukan benda tu, kita dah, alamak aku dah terlupa lah apa yang kena buat lah. Jangan. So sebaiknya kita jangan buang air yang ada dalam cawan tersebut, kita simpan atau kita minum. Okay, saya lebih suka simpan supaya itu nampaklah simboliknya bahawa ilmu yang kita dah ada lama-lama tu kita simpan elok, kita isi dengan baru. Tiba-tiba baca simpan isi air batu. Cikgu puasa ni, saya tahu kita tengah berpuasa. Okay, so nampak air batu, air baru cikgu, air baru. Okay, sebab air batu bukan ais batu. Lagi sedap dengar ya, ais batu. Okay, jadi itulah perkongsian saya untuk tu. Maknanya daripada air tu, bila kita dah masukkan dalam air tu, dalam cawan baru tu, kita pula masukkan dalam jug yang besar. Maknanya ilmu kita banyak. Kita boleh banyakkan ilmu kita. Jangan hanya sekadar dua cawan buang. Satu cawan buang. Maka kita simpan, lama-lama ilmu tu akan jadi besar macam dalam satu jug yang besar tu. Tengok, ilmu baru dan juga ilmu lama. So, ilmu lama tu kita ada, kita simpan, kita boleh guna in future. Betul. Ilmu baru yang kita baru dah dapat. Itu perumpamaan je sebenarnya. Itu di peringkat saya lah. Mungkin cikgu-cikgu ada pandangan yang lain berbeza. Itu terpulang kepada cikgu-cikgu lah. Okay. Okay. Dan yang ketiga, kita pergi yang ketiga, sila bersedialah sepanjang sesi ni, sepanjang kita punya bengkel ni, sila bersedia. Bersedia dengan apa? Bersedia dengan laptop.
Pertama, ini bukan kewajipan ya, tapi kalau boleh seboleh-bolehnya ada laptop masing-masing untuk memudahkan sesi pembelajaran. Okey. Keduanya, cikgu-cikgu perlu ada smartphone ataupun tablet kalau ada tablet lah. Okey. Tujuannya untuk apa? Untuk pemantauan. Kalau ada peserta, inilah gunanya smartphone dengan tablet. Kita nak pantau je sebenarnya. Okey. Yang ketiga, pastikan cikgu dah faham menguasai modul PRS kebangsaan. Sebab apa? Ini adalah panduan untuk latihan kita. Okey. Yang keempat, pastikan cikgu tukar mindset baru. Tukar mindset sebenarnya. Mindset ni hilang. Okey. Kalau tukar mind lain macam je kan. Nak tukar minda macam mana tu tak boleh kan. Tukar mindset baru bahawa cikgu sedang belajar, maknanya cikgu tak boleh bawa perangai-perangai yang lama-lama, pemikiran-pemikiran yang tak elok tu ke dalam bengkel kita. Okay. Dan akhir sekali, bersediakan diri anda dengan fizikal, minda dan emosi. Sebab apa? Saya berani jamin cikgu-cikgu akan teruji dari segi fizikal, minda dan emosi secara holistik. Bukan saja ketika melakukan ataupun menjalani bengkel saya ni, tetapi ketika cikgu sendiri yang akan melaksanakan bengkel tu di peringkat sekolah ataupun peringkat daerah dan negeri. Masa tu cikgu akan terujilah secara holistik. So biar kita teruji sekarang supaya memudahkan kita pada masa akan datang. Okay, macam mana? Semua okay Masih lagi okay? Okay, so saya open kepada sesi soal jawab. Anda tanya, saya jawab. Mana yang boleh? Okay. Kita dah nak tamat lah ni. Kita kalau ikut dah nak tamat, kita cuba untuk tamatkan dengan awal. Okay. So kalau ada sebarang soalan, silakan. Boleh bertanya. Boleh buka mic atau boleh tanya, boleh komen ke dekat ruangan chatting macam tu lah. Okay. Saya harap apa yang saya terangkan dapatlah difahami dengan sebaiknya. Kalau tak faham, tolong maklum pada saya. Jangan biarkan saya cakap sorang-sorang. Nanti kan saya kena ulang balik benda yang lain pula. Susah. Ada tak soalan? Ke semua faham? Jelas dan faham, Cikgu Junaida. Okay, Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, terima kasih banyak buat program ni. Saya memang sangat teruja nak mengikuti. Kebetulan pula memang nak buat program bengkel PRS secara dalam talian. Okay. Memang maksudnya yang sesi yang pertama cikgu ni macam ni jugalah kami kena buat ke PRS kan? Ya, lebih kurang macam tu. Maknanya kalau cikgu kan? Maknanya kalau cikgu ada cara lain yang mungkin cikgu tak nak ada taklimat, cikgu tak nak ada orientasi, terpulanglah. Semuanya berbalik kepada cikgu. Tapi bila saya buat macam memang cantik yang cikgu buat yang hari ni memang cantik. Memang kami follow je. Okay, tak ada masalah. Cikgu-cikgu nak follow pun boleh, nak buat cara sendiri pun boleh. Tidak ada masalah. Saya hanya tunjukkan cara yang pada pandangan yang saya rasa semua orang boleh ikut. Tapi kadang-kadang ada cikgu-cikgu yang disuka dengan cara dia tersendiri. Bagus, kreatif. Kadang-kadang kita kena kreatif juga. Kadang-kadang mungkin tak perlu pun buat taklimat ni, dia buat cara lain pun boleh. Tak ada masalah. Semua benda boleh buat macam tu lah. Okay? Okay, saya tengok kat chatting kalau ada soalan ke. Okay, Cikgu Sumarni. Cikgu, saya baru dalam membentuk PRS. Tahun ini saya baru lantik 5 orang. Belum menguasai modul pasir bahasa. Macam mana pendapat cikgu? Tak ada masalah cikgu. 5 orang dulu pun tak ada masalah. Macam saya kata tadi sebelum ni, seorang pun cikgu dah boleh jalankan benda ni sebenarnya. Cikgu guna je, cikgu kalau boleh dapatkan modul PRS kebangsaan banyak dalam internet. Cikgu download dulu. Lepas tu cikgu boleh study dulu. Okay. Cikgu kuasai satu dulu pun tak apa. Kalau cikgu sekolah rendah ke sekolah menengah. Kalau sekolah rendah satu modul je, iaitu modul PRS bongsu je. Senang. Kalau menengah kena kuasai sekurang-kurangnya 2. Macam tu. So kalau sekolah rendah lagi senang, fokus pada bongsu saja. So kalau kata cikgu baru lantik 5 orang, jangan risau. Dengan 5 orang ni lah lagi senang cikgu nak train diorang. Sebab apa? Tak ramai. Macam saya terpaksa train 76 orang. Bayangkan macam mana saya nak menghadap 70 orang tu. Okay. Jadi cikgu lagi senang. Dalam 5 orang boleh train itu. Kalau ada masalah boleh terus adjust, boleh terus bincang dan sebagainya. So ni tak ada masalah. Mudah. Lagi mudah. Saya lagi suka lebih tak ramai orang. Macam tu. Okay. Cikgu Rashida, insyaAllah faham cikgu. Terima kasih cikgu. Debor pula. Debor. Tak ada debor lah cikgu. Benda simple je cikgu. Kalau debor-debor ni dia
kata macam benda tu teruk sangat pula. Tak ada, simple je. Cikgu, saya faham. Cikgu-cikgu sebelum ni pun, yang siri 1 pun macam tu juga. Debar nak buat lah, tak gerti nak buat apa. Tapi bila dah buat, dia punya happy je. Lain macam. So jangan debar-debar, tak perlu. Okay. Ada 15 orang yang dah ada PRS bongsu. InsyaAllah akan diteruskan lagi. Sekolah menengah. Yes, bagus. Kalau macam Cikgu Rashidah kan, Cikgu dah ada, saya galakkan, saya nak ajar ni pun mula dengan bongsu dulu. Sebab apa? Sekolah menengah dan rendah persamaannya ialah bongsu, dari segi bongsu. Mana Cikgu nanti Cikgu Rashidah, contoh Cikgu Rashidah nak sambung dengan muda, gunakan perkara yang sama juga. Macam ni juga, cuma bezanya konten je. Konten dekat muda lain, sulung lain, bestari lain, betul. Jadi daripada asas bongsu ni, cikgu pula akan buat gunakan pakai dekat muda pula. Macam tu. Sebab tu kita nak cikgu kuasai dulu yang bongsu. Sebab bila dah faham bongsu, mudah untuk sambung yang peringkat seterusnya. Okay. Yeah, I will. Okay, Cikgu Raji, I will try my best. Thank you, Cikgu. Ya, tak ada, terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak. All the best saya ucapkan kepada cikgu-cikgu lah. Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, saya consider settle dan saya nak pergi kepada tugasan. Macam tu. Okay, jangan risau cikgu. Simple je tugasan dia. Okay, ada tak? Tak ada ya? Tak ada lagi ya? Kalau ada, boleh buka mic lah untuk untuk bertanya. Okay, kalau tak ada, saya rasa tak ada. So, okay. Alhamdulillah, faham, tengah menunggu tugasan. Okay. First time ni ada orang menunggu tugasan ni. Okay. Tugasan saya mudah saja. Saya tak tulis tugasan tu dekat skrin. Tapi saya akan cakap supaya cikgu fokus. Okay. Tugasan 1 yang saya nak berikan kepada cikgu ni lah mudah saja, iaitu cikgu kena buat satu posting. Satu je posting dalam media sosial cikgu masing-masing. Simple je. Untuk kalau tadi sempat nak ambil gambar untuk yang slide pertama tu pun dah okey, tak ada masalah. Kalau tak ada, nanti saya cuba untuk saya pergikan, saya rewind balik semula kepada slide yang pertama. Okey, mana cikgu-cikgu dah boleh screenshot. Okey. So masukkan screenshot cikgu gambar kami. Kejap lagi kita ada sesi bergambar. So nanti boleh ambil gambar kita. Okey, betul boleh masukkan dalam media sosial cikgu, buat satu posting yang mengatakan perasaan cikgu sekarang ini untuk menghadiri dan melaksanakan bengkel ini, untuk mempelajari bengkel ini, dan yang keduanya apa harapan cikgu daripada bengkel ini. Yang pertamanya, apa perasaan cikgu, apa cikgu rasa sekarang nak buat bengkel ini, nak join bengkel ini, dan yang kedua, harapan cikgu bengkel ni apa dia? Apa yang cikgu harapkan daripada bengkel ni? Dua perkara tu dia, simple je. Cikgu tulislah macam mana pun, simple je, tak perlu pun buat karangan UPSA tak ada kan. Okay, buat karangan yang tu tak apa. So buat simple, point pun saya terima, tak ada masalah. Okay, kalau cikgu yang jenis suka mengarang, mungkin dia buatlah macam-macam ayat terpulang. Okay, so lepas tu nanti cikgu-cikgu boleh cikgu-cikgu kena screenshot posting tersebut dan masukkan dalam GC. Saya akan buka nanti satu ruangan untuk tugasan 1. Cikgu masuk dan cikgu send macam biasa. Cikgu send je, upload dan turn in. Turn in. Simple je. Satu gambar pun dah cukup dah. Screenshot saja cukup. Dan itu adalah kira cikgu punya tugasan yang pertama. So cikgu buat je lah. Mana kalau habis dia cikgu nak terus buat pun boleh. Cikgu nak take your time, nak buat karangan dulu, nak mengarang dulu pun tak ada masalah. Okay, yang ini saya rasa kita boleh bagilah masa sikit kan, dalam Isnin depan ke, takkan nak buat benda ni lama-lama kan. Isnin depan merupakan tarikh akhir untuk hantar. Sebab insyaAllah hari Sabtu ni kita akan mulakan dengan kelas kita yang pertama. Okay, jadi mungkin nanti jadi redundant pula, banyak benda pula cikgu kena buat. Okay, jadi better cikgu laksanakan dengan segera tugasan-tugasan. Sebab tu saya kata tugasannya mudah, bukannya susah kan. Buat posting je pun, bukannya saya suruh cikgu pergi memasak ke apa kan, tak macam tu. Okay, so saya rasa cikgu tak ada masalah untuk laksanakan tugasan yang pertama ini. So macam mana cikgu, okey tak dengan tugasan tu? Boleh tak laksanakan? Okay, boleh tak? Saya harap semuanya boleh laksanakan tugasan ni dengan baik. Datang kat gambar kan? Okay, boleh.
InsyaAllah boleh buat. Senang je cikgu. Serius. Cikgu-cikgu yang dah lama, yang veteran-veteran pun buat. Tak ada masalah sebenarnya. Serius. Sebab dia simple. Dia bukannya sesukar yang mana. Saya belum lagi suruh cikgu buat video. Macam student PRS saya buat yang bengkel-bengkel, memang saya suruh diorang buat video. Macam cikgu, saya rasa cikgu mungkin malu kan. So tak payahlah kita buat video. Kita buat saja. Posting pun sudah mencukupi sebenarnya. Okay, so kalau macam tu kita nak akhiri sesi kita ni dengan sesi bergambar, dan selepas itu cikgu-cikgu bolehlah teruskan dengan tugasan. Nanti tunggu sampai saya keluarkan tab tugasan 1, so cikgu-cikgu boleh hantar selepas itulah. Okay, lupa nak maklumkan, kalau cikgu-cikgu ada follow saya di Instagram ke ataupun di Facebook, boleh tag saya. Boleh tag saya supaya saya boleh baca lah macam tu. Kalau tak tag pun tak ada masalah. It's okay. Okay.